Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita nak tengok juga kali ini untuk tajuk keluarga dalam Islam untuk siri 2. Jadi untuk siri 2 ni sambungan daripada siri 1. Jadi untuk siri 2 ni kita akan menyentuh mengenai targhib fi nikah, iaitu galakan berkahwin. Jadi Ustaz harap ini ada satu galakan untuk kita mencapai cita-cita untuk cepat berkahwin. Okey. Islam menggalakkan perkahwinan ni kan kerana padanya manfaat, faedah dan juga ke atas individu masyarakat. Jadi ni dalam surah An-Nisa ni kita dah disebutkan sebelum ni. Jadi apakah sifat-sifat yang dituntut oleh pasangan suami isteri ni? Jadi Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada umatnya tentang perkara-perkara yang sebelum berlaku akad nikah ataupun sebelum kontrak perkahwinan tu, antara pemilihan pasangan bakal suami isteri itulah adalah sebagai asas untuk pembentukan keluarga, sebagai asas pembentukan keluarga. Dan sifat-sifat yang dituntut oleh suami isteri adalah seperti berikut. Yang pertama, kalau kita nak cari suami, nak cari isteri, pastikan agama yang benar dan berakhlak mulia. Bakal kita punya suami ataupun isteri kita tu. Agama dan akhlak adalah satu elemen anasir yang asaslah dalam kita memilih suami atau kita nak memilih isteri kita. Jadi dengan itu dia untuk menggalakkan agar pasangan suami isteri ni adalah orang yang diterima agamanya dan akhlaknya. Jadi Nabi ada bagi tahu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dikahwini kerana 4 perkara. Hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah yang taat beragama, nescaya kamu akan bahagia. Kita nak tengok juga kan, hartanya macam mana, keturunan dia macam mana, kecantikannya, bagi hati tenang kan. Tapi apa-apa hal, dia punya agama mesti number 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak cari bakal pasangan kita tu, kita nak tengok-tengok jugalah keturunannya. Maksud keturunan kat sini asal usul yang baik dan mulia. Kalau boleh kita carilah keturunan yang baik dan keturunan yang mulia. Kalau seorang lelaki perlu mengambil berat dengan keturunan wanita yang akan dikahwininya. Begitu juga wali wanita perlu mengambil kira bakal suami kepada anak perempuannya akan yang menjadi anak suamilah tu kan. Kerana apa? Kerana perkara tersebut membantu kestabilan dan keharmonian hidup berkeluarga. Okey. Dan yang lebih hampir kepada kehidupan kekeluargaan yang baik. Kalau nasab tu, nasab orang yang baik-baik kan. Jadi orang yang asal usulnya baik, sahibul asal tu tayyib, la yasdiru anhu, akan melahirkan keluarga yang illa asyratul karimah. Dia mesti akan melahirkan keluarga yang baik. Itu insya-Allah 99% insya-Allah. Jodoh pertemuan tu di tangan Tuhan kan. Jadi yang kedua, kafaah. Jadi kalau kita nak memilih bakal pasangan kita, kalau boleh biarlah yang sama taraf. Apa maksud kafaah ni? Sama taraf, iaitu musawahal rajul hal mar'ah. Sama keadaan lelaki dengan keadaan wanita, yang mana wanita atau walinya tidak mendapat malu, la ya'tabi mar'ah awliya, tak akan malu dengan mengahwini mereka. Jadi kalau agama ni memang Islam tu dengan Islam lah. Nasab, nasab ni maksudnya apa? Keturunan. Jadi keturunan tu, kalau kita ni anak raja, kahwin dengan anak raja, dia baru kafaah setaraf.
Kalau hamba dengan hamba. Kalau dulu masa ustaz belajar kat Afrika dulu, orang yang jaga bangunan tu namanya bawab, dia kahwin pun dengan bawab. Jadi dia senang lah. Kan? Bukan senang, dia tenang sikit lah. Sanaah ni kerjaya. Kalau doktor kahwin dengan doktor, dia baru fair, dia memahami. Cikgu kahwin dengan cikgu. Tapi macam ustaz kahwin bukan dengan cikgu lah, tapi sekarang dah jadi cikgu kepada anak-anak. Okey, cikgu juga kan. Okey, yang keempat, kalau kita nak memilih pasangan, apa benda yang kita kena titik beratkan? Bukanlah la yakunu baina zawjaini qarabah qaribah. Kalau boleh kita jangan kahwin dengan kaum kerabat yang dekat-dekat. Kalau ada masalah kemudian dia boleh merenggangkan hubungan kekeluargaan yang sedia ada. Jadi hikmah perkahwinan dalam Islam ni adalah mengikat hubungan kaum dan keluarga yang berbeza. Alaka baina kawa wal asra mukhtalifah, yang berbeza. Jadi itulah Islam menggalakkan janganlah kita kahwin dengan kaum kerabat. Bukan tak boleh. Boleh tak kahwin dengan sepupu? Boleh. Tapi kalau boleh elakkan lah. Kalau tak boleh elak, dah sayang sangat, kahwin je lah. Nasib kau lah labu. Okey, yang kelima, bakar. Islam menggalakkan agar lelaki memilih anak dara untuk berkahwin, kerana ianya membawa kuat pautan hubungan dan berkekalan kasih sayangnya. Kalau nak kahwin ni, tak kira lah lelaki atau perempuan, kahwinlah dengan anak dara. Sebab kalau anak dara ni, kahwin dengan anak dara ni, adalah Islam memang suruh macam tu, hati tenang sikit. Lepas tu kalau dia nak mengandung ke, dia nak beranak pun, dia ada potensi yang lebih luas berbanding kita kahwin dengan orang yang dah hampir monopos kan. Tapi bukan tak boleh. Ada kawan ustaz tu kahwin, umur dia baru 30 tapi isterinya umur 56. Bahagia juga. Bukan tak boleh, tetapi ini garis panduan saja. Jadi daripada Jabir bin Abdullah qala, ni ustaz bacakan maksudnya lah. Saya berkahwin dengan seorang wanita di zaman Rasulullah. Saya bertemu Nabi SAW. Baginda bertanya, "Wahai Jabir, adakah kamu telah berkahwin?" Aku jawablah, "Ya, aku dah berkahwin." Baginda bertanya lagi, "Anak dara ke atau janda?" Lepas tu aku cakaplah, "Janda." Jadi baginda pun berkata, "Mengapa kamu tak mengahwini anak dara ataupun gadis, agar kamu dapat bermain-main dengannya?" Maksud bermain-mainnya ni, kan kalau orang masih muda ni kan, dia masih manja-manja lagi. Lepas tu aku pun cakap, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai saudara-saudara perempuan. Jadi saya bimbang tidak dapat mendidik dan menjaga mereka. Kerana itulah aku kahwin dengan janda, agar dapat mendidik dan menjaga mereka." Jadi Nabi pun cakap, kalau begitu okeylah. Okey. Jadi begitulah antara garis panduan untuk kita memilih pasangan. Semoga kita sama-sama dapat sama-sama amalkan dan seterusnya kita sampaikan kepada yang lain, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.